Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, saya harap hari ini semua sihat dan berada dalam keadaan yang baik ya. Okey, jadi kita dah habis bab 7. So, sekarang hari ini kita akan masuk bab 8 iaitu daya dan gerakan. Okey, standard pembelajaran untuk kelas kita hari ini adalah yang pertama, menghuraikan dan berkomunikasi mengenai daya. Yang kedua, menerangkan daya mempunyai magnitude, arah dan juga titik aplikasi. Standard pembelajaran yang ketiga, mengukur daya dalam unit SI. Dan yang keempat adalah menjelaskan dengan contoh setiap daya tindakan bahawa terdapat daya tindak balas yang sama magnitude tetapi bertentangan arah. Okey, jadi kita kena pastikan standard pembelajaran kita hari ini kita habiskan dan harap awak fahamlah. Okey. Okey, jadi kita pergi kepada apa itu daya. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, aktiviti kita hari-hari. Maksudnya aktiviti harian kita. Apa yang kita buat? Kita buka pintu, kita angkat barang, kita kadang-kadang kereta ayah kita ada problem ke, macam tak boleh start ke. Okey, so kita minta tolong abang ke adik ke untuk tolak kereta. Okey, lepas tu apa lagi? Banyak contoh Contoh kita nak buka tin makanan ke. Jadi benda ni semua memang dekat dengan kita sebab kita buat benda tu hari-hari. Okey. Jadi apa itu daya? Daya adalah tarikan atau tolakan yang dikenakan ke atas sesuatu objek. Okey, untuk gambar, daya tarikan, gambar tersebut dia tunjuk contoh kita buka tin makanan. Okey, jadi kita tarik. Okey, daya tolakan dia buka Swiss. Jadi kita tolak Swiss tu and then Swiss pun terbuka. Okey, macam tu. Okey, jadi kita ada beberapa jenis daya. Okey, kita ada beberapa jenis daya. Yang pertama adalah daya graviti. Okey, daya graviti ni adalah daya yang mengarah ke pusat bumi. Okay, jadi daya graviti ni akan menyebabkan semua benda yang di lambung akan jatuh semula ke tanah. Sebab apa? Sebab graviti tu dah tarik. Okay, dah tarik objek tu. So, bila kita lambung ke atas, contoh bola kan. Okay, kita lambung ke atas. Okay, jadi bola tu tak akan selamanya ke atas. Jadi ada satu daya yang kita panggil sebagai daya graviti. Dia akan menyebabkan bola tu jatuh ke bawah. Okay, yang kedua adalah daya normal. Okay, daya normal adalah daya yang dihasilkan apabila suatu objek bersentuhan dengan suatu permukaan. Okay. Okay, yang ketiga adalah berat. Okay, berat ditakdirkan sebagai daya graviti yang bertindak ke atasnya. Okay. Yang seterusnya adalah daya elastik. Okay, daya elastik ni dia wujud apabila sesuatu bahan diregangkan atau dimampatkan. Okay, jadi bila kita regangkan contoh macam getah kan. Okay, getah yang kita panggil getah horak tu. Bila dia mula-mula bentuk dia tak adalah bulat betul pun. Dia macam oval, macam bujur sikit. Jadi bila kita tarik, so kat situ akan ada daya elastik. Maksudnya kita regangkan getah tu. Kita regangkan getah horak tu. Okay. Kalau gambar dibagi ni, yang kita elastik burung kan. Kita tarik. Jadi kita regangkan dia. Kita tegangkan dia. Lepas tu kita lepaskan. Okey. Yang kelima adalah daya apungan. Okey, daya apungan ni adalah daya tujah yang bertindak pada sesuatu objek yang terapung di dalam sesuatu benda lain. Okey. Tengok contoh tu itik. Okey, itik mainan lah. Okey, contoh kita ada beaker and then kita letak air. Okey, letak air, lepas tu kita letakkan itik mainan tu. Okey, jadi bila kita letakkan itik mainan tu, dia akan terapung. Okey, dia akan terapung. Jadi sebab apa? Sebab ada daya apungan tu. Okey. Yang akhir sekali adalah daya geseran. Okey, daya geseran ni adalah daya yang menentang gerakan dan bertindak di antara dua permukaan yang saling bersentuhan. Okey, daya geseran dia bertindak ke arah yang bertentangan dengan arah gerakan. Okey, kalau gambar tu tengok ada seorang lelaki tu. Okay, lelaki tu dia tolak kotak tu. Kotak kayu lah. Okay, dia tolak kotak kayu tu. Okay, so dia tolak ke kiri. Awak tengok arah gerakan dia tu ke kiri.
Okay, tapi daya geseran yang berlaku kat situ antara permukaan kayu tu, okay, antara permukaan kotak kayu tu dengan permukaan yang dia gerakkan, yang ditolakkan kotak kayu tu, dia berlaku daya geseran. Tapi daya geseran tu dia akan bergerak menentang arah gerakan. Okay, itu adalah daya geseran. Okay. Okay, sekarang kita pergi kepada ciri-ciri daya. Okay, ciri-ciri daya. Ciri-ciri daya ni dia ada 3. Okay, dia ada 3. Yang pertama, dia ada magnitude. Okay, dia ada magnitude. Yang kedua, dia ada arah. Dan yang ketiga, dia ada titik aplikasi. Okay. Apa titik aplikasi tu? Okay, kita tengok contoh yang pertama dulu. Okay, gambar ni ditunjuk satu daya tolakan yang bertindak pada sebuah kotak. Okay, dengan magnitude daya 10 Newton. Okay, magnitude daya yang dikenakan adalah 10 Newton. Arah tindakan daya adalah seperti yang ditunjukkan oleh anak panah. Okay, dan titik aplikasi daya pula adalah pada bahagian tangan yang mengenakan daya tolakan pada kotak. Okay, so dekat gambar yang first ni, kita ada magnitude. Magnitude dia 10 Newton. Kita ada arah gerakan dan juga kita ada titik aplikasi. Okay, titik aplikasi tu apa? Titik aplikasi ni adalah titik tindakan daya ke atas objek ataupun bahagian daya yang dikenakan tertumpu. Maksudnya titik aplikasi adalah bahagian yang daya tu dia tertumpu dekat situ. Okay. Okay, gambar yang kedua pula, dia menunjukkan tukul yang digunakan untuk menanggalkan paku dari permukaan meja. Okay, jadi daya yang dikenakan kat sini adalah 15 Newton. Okay, magnitude daya adalah 15 Newton. Dan arah adalah seperti yang ditunjukkan oleh anak panah. Okay, tengok anak panah merah tu adalah arah. Okey, titik aplikasi untuk gambar ni pula adalah pada bahagian hujung tungkul. Tungkul pula. Bahagian hujung tungkul iaitu bahagian daya yang dikenakan tertumpu. Okey. So ingat, ciri-ciri daya ada 3. Dia ada magnitude, dia ada arah dan juga dia ada titik aplikasi. Okey, so jenis daya pun kita dah tahu. Daya tu apa, kita dah tahu. Okey, kita dah tahu daya ni ada 3 ciri. Jadi macam mana kita nak ukur daya ni? Kita nak guna apa? Nak guna pembaris ke? Kita nak guna apa lagi? Okey. So, cara untuk kita ukur daya ni adalah kita menggunakan neraca spring. Okey. Ni gambar yang saya tunjuk tu. Okey, ni adalah gambar neraca spring. Okey, jadi kalau soalan tanya alat yang digunakan untuk mengukur daya. Okey, nama dia adalah neraca spring. Okey, jadi neraca spring ni dia akan beroperasi dengan prinsip pemanjangan spring. Okey, prinsip pemanjangan spring. Okey, kekuatan daya akan diukur daripada bacaan skala yang terdapat pada neraca. Okey. Okey, seterusnya unit daya. Okey, unit SI ataupun unit asas untuk daya adalah Newton. Okey, Newton. Simbol dia adalah N huruf besar. Okey, jadi 1 kilogram dekat bumi ni bersamaan dengan 10 Newton. Okey, 1 kilogram bersamaan dengan 10 Newton. Okey, contohlah dekat bumi okey, berat kotak tu berat kotak tu 5 kilo contohnya. Okey, jadi bila kita nak kira dia punya daya, okey, maksudnya 50 Newton. Okey, sebab 1 kilogram sama dengan 10 Newton. Sebab berat sesuatu objek adalah daya tarikan graviti terhadap objek itu. Okay, jika di bumi, sesuatu objek yang mempunyai jisim 100 gram akan mempunyai berat 1 Newton. Okay, jisim 100 gram bersamaan dengan berat dia 1 Newton. Jadi, apabila 1 kilogram bersamaan dengan 10 Newton. Okay, saya harap setakat ni semua faham. Okay. Okay, seterusnya kita pergi kepada yang standard pembelajaran kita yang last sekali. Yang keempat. Okay. Pasangan daya tindakan dan juga daya tindak balas. Okey, hukum Newton. Hukum Newton kita tahu ada 3. Hukum Newton pertama, hukum Newton kedua dan juga hukum Newton ketiga.
Okey, yang berkaitan dengan topik kita hari ini adalah hukum Newton ketiga. Okey, di mana dia menyatakan setiap daya tindakan adalah terdapat daya tindak balas. Okey, di mana sama magnitud tetapi bertentangan arah. Sama magnitud tetapi bertentangan arah. Okey. Jadi untuk lebih faham, kita tengok situasi. Kita ada 3 situasi. Kita pergi kepada situasi yang pertama, iaitu senario dia adalah jasad tu dia akan kekal di atas meja. Okey, kita tengok jasad seperti buku yang kekal di atas meja akan mengalami tindakan daya tarikan graviti, okey, yang dikenali sebagai berat. Okey, jadi pada masa yang sama, daya tindak balas yang disebut daya normal akan wujud dalam arah bertentangan. Okey. Jadi kat sini kita cakap tadi, hukum Newton dia cakap setiap daya tindakan akan ada daya tindak balas. Okey, jadi samalah untuk situasi satu ni. Okey, untuk daya tindakan dia adalah berat. Okey, daya tindakan dia berat. Lepas tu dia punya daya tindak balas adalah daya normal. Okey, daya tindak balas, daya yang ada kat situ adalah daya normal. Jadi, dia akan wujud dalam arah yang bertentangan. Kalau kita tengok, untuk daya tindakan berat, dia akan ke bawah. Okey, dia akan ke bawah. Untuk daya normal, dia akan ke atas sebab bertentangan. Okey, jadi, macam mana buku tu boleh kekal di atas meja? Kerana magnitud berat adalah sama dengan daya normal. Okey, dia kekal sebab magnitud berat adalah sama dengan magnitud daya normal. Okey, seterusnya kita pergi kepada situasi kedua. Senario dia adalah jasad yang terapung di atas air. Okey, kita tengok tadi, daya yang berkaitan dengan terapung atas air ni adalah daya apungan. Okey. Jasad seperti bongkah kayu yang terapung di atas air akan mengalami tindakan daya graviti yang dikenali sebagai berat. Okey, dikenali sebagai berat. Pada masa yang sama, daya tindak balas yang disebut daya apungan akan wujud dalam arah yang bertentangan. Okey, maksudnya daya tindakan kat sini adalah berat, manakala daya tindak balas pula adalah daya apungan. Okey, jadi objek tu atau bongkah kayu ni dia boleh terapung di atas air kerana magnitud berat adalah sama dengan daya apungan. Okey, jadi dia bila sama ni, sebab tu dia akan terapung di atas air. Okey. Okay, ingat macam tu je. Okey. Okey, yang last sekali situasi yang ketiga. Okey, kita ada 2 troli yang bersentuhan akan dilepaskan menggunakan mekanisme spring ringan di mana akan bergerak ke arah bertentangan dengan jarak yang sama. Okey, kita tengok gambar rajah A dulu. Okey, kita ada 2 troli. Okey, 2 troli ni kita dekatkan seperti dalam rajah A. Okey, jadi troli pertama dengan spring ringan ni dia akan kenakan daya elastik. Okey, dia akan kenakan daya elastik pada troli kedua. Okey, dia akan kenakan elastik pada troli kedua. Okay, jadi pada masa yang sama, troli kedua ni dia akan kenakan daya elastik yang sama magnitud tetapi pada arah yang bertentangan. Okay, troli pertama, okay, dia akan kenakan daya elastik, okay, daya elastik pada troli kedua. Okay, pada troli kedua. Jadi pada masa yang sama, troli kedua ni dia akan kenakan daya elastik yang sama magnitud. Okay. Sama magnitud tetapi pada arah yang bertentangan. Okey, jadi selepas tu untuk gambar rajah B pula, selepas 2 troli yang kita dekatkan tadi, kita lepaskan. Okay, bila kita lepaskan, kedua-dua troli ni dia akan bergerak ke arah yang bertentangan. Okey, awak tengok, untuk troli pertama dia akan bergerak ke kiri. Okey, untuk troli kedua dia akan bergerak ke kanan. Jadi bergerak ke arah yang bertentangan tetapi dengan jarak yang sama. Okey. Jadi kita ada 3 situasi. Okey, awak fahamkan betul 3 situasi ni. Yang pertama, jasad yang kekal di atas meja. Okey, yang kedua, jasad yang terapung di atas air. Dan yang ketiga, kita ada 2 troli. Okey, kita dekatkan lepas tu kita lepaskan dia. Okey. Okey, jadi itulah untuk kita punya kelas hari ni.
Okay, untuk subtopik 8.1. Okay, jadi link yang saya bagi dekat hujung slide ni adalah link permainan untuk word wall. Okay, ni bukan latihan, dia macam quiz. Okay, quiz. Saya nak test awak lah, tapi soalan senang je sebab saya nak tengok awak dapat tak dan capai tak kita punya standard pembelajaran ni hari ni, ataupun objektif kita tercapai ke tidak. Okay, jadi apabila awak dah faham, awak dah baca apa semua ni, okay, jadi saya nak awak buka link tu. Okay, link yang saya bagi https://wordwall.net tu. Awak buka, okay, nanti awak akan kena tulis nama. Lepas tu awak jawab lah. Dia permainan. Dia permainan. Okay, jadi itu sahaja untuk kelas hari ni. Kalau ada apa-apa soalan, awak boleh tanya dalam grup lah. Ataupun kalau malu ke, tapi rasanya tak malu kot. Kan sebab dah kenal. Kalau ni awak nak PM pun boleh. Kalau nak dalam grup pun boleh. Okay, so terima kasih kepada yang join kelas hari ni. Okay, Assalamualaikum.